Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. طيب اليوم نتكلم عن الموضوع الحديث الثالث الرحمة. الرحمة. Hadis Ar-Rahmah. Saya ambil satu hadis lah. Banyak lagi hadis-hadis berkaitan dengan rahmah ni. Jadi saya ambil satu hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nas la yarhamullah azza wa jalla. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di banyak hadis tentang rahmat ni Ada satu hadis lain yang berbunyi man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati maka tidak dirahmati. Jadi banyak tentang rahmat ni. Saya cuma ambil satu. Nanti anda mungkin boleh cari banyak lagi lah hadis tentang rahmat. Jadi siapa yang tidak merahmati, mengasihi manusia, Allah tidak mengasihinya. Allah tidak merahmatinya. Itu maknanya kita hendaklah merahmati manusia. Mudah-mudahan Allah merahmati diri kita. Baik, syarah al-hadis. Ar-rahmatu bin nas. Rahmah dengan manusia ni, kasihkan manusia ni, bal bil hayawan, bahkan dengan haiwan juga. Dengan haiwan pun kena kita rahmah, kasihkan. Atifatan syarifatan wa khaliqatan wa mahmudatan. Dia satu atifah syarifah, satu perasaan lemah lembut yang mulia, dan satu akhlak yang terpuji, yang baik. Sebab rahmah ni ada sifat Allah yang namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia juga berkaitan dengan Ar-Rahmah. Laqad madahallah biha rasulahu fil qawlihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bil mu'minina raufur rahim. Ini surah Taubah. Sesungguhnya Allah telah memuji Rasulnya, Rasulullah SAW, dengan apa? Bil mu'minina raufur rahim. Bagi orang beriman itu sifat Rasulullah adalah raufur rahim. Raufur rahim ni maha kasih, sayang, empati dan sebagainya lah. Jadi ini sifat Rasulullah, yang mana sifat Rasulullah ini ada juga bagi sifat Allah Ta'ala. Nak tunjukkan bahawa bukanlah nak samakan di antara sifat Allah dan sifat Nabi. Sebab Allah ini sifatnya sifat Tuhan, Nabi ini sifat makhluk. Tapi Allah berikan sifatnya kepada Rasulullah SAW, iaitu sifat Raufur Rahim. Itulah hebatnya Rasulullah SAW. Tak ada pada yang lain-lain. Wadidduha al-qaswatu allati aqaba Allah biha al-yahud lamma naqadu yahud al-uhud. Lawan sifat rahmah ini ialah qaswah. Sifat rasa benci, tak suka, hati busuk, yang itulah tak suka. Yang mana Allah telah memberi akibat atau membalas orang Yahudi ini dengan sebab mereka membatalkan perjanjiannya. Lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 13, ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian, mengkhianati perjanjian, membatalkan perjanjian setia mereka, kami laknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu, yakni tidak mahu menerima kebenaran. Yakni qasiyah ni hati yang keras, hati yang tidak baik. Rahman ni hati yang lembut, hati yang suka,
kasih. Jadi farahmatu fadilatun wa qaswatu razilah. Maknanya rahmah ni sifat yang baik, fadilah, dan qaswah ni, keras hati ni, tak ada rahmat ni sifat yang dicela. Baik. Ar-rahmatu takunu bil abna. Rahmah ni dia berlaku juga untuk anak-anak, untuk anak kecil. Anda mengajar di sekolah, maka rahmat kepada anak murid tentu. Asaruha, mana kesannya apa? Taqbil wa mu'anaqah. Taqbil maknanya kalau anak kecil lah, biasanya kita kasih dia, kita cium dia. Mu'anaqah ni kita pegang tengkuk dia, pegang kepala dia, kasih dia. Kalau dalam pendidikan dipanggil kaedah rangsangan. Rangsangan. Maknanya bila kita, ni kalau lelaki dengan lelaki lah, perempuan-perempuan lah. Kaedahnya bila kita mengajar, kadang-kadang kita pegang bahu dia. Ucap tahniah pada dia contohnya. Itu antara benda yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kama sana Rasul SAW bil Hasan. Ini dilakukan Rasulullah kepada cucunya Hasan. Dalam satu hadis yang lain, diriwayatkan bahawa ada seorang orang Arab ni, dia melihat Rasulullah SAW mencium cucunya, iaitu Hasan. Jadi lalu dia berkata kepada Rasulullah, aku ada 10 orang anak, tak pernah seorang pun dia mencium anak-anaknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda padanya, man la yarham la yurham. Siapa tidak merahmati, dia tidak akan dirahmati. Jadi siapa yang nak dikasihi orang lain, maka kita akan kasihlah kepada orang. Baik. Seterusnya, wa ta'dib wa tarbiyah ijabatul ra'ib. Ta'dib ni mendidik, memberi adab. Tarbiyah mendidik, dan ijabatul ra'ib ni maksudnya bila ada orang ada keinginan, kita jawab, kita bantu. Dia suka gitu. Madamat fi sabil maslahat, selama mana dalam jalan kebaikan. Ib'ad min syarr, dan menjauhkan daripada keburukan. Orang berhajat kita tunaikan contohnya. Kita mendidik, kita beri adab pada orang. Selama mana dalam jalan kebaikan dan menjauhkan daripada keburukan. Itu benar katakan sebagai rahmat. Wa takunu bil aba wal ummahat. Dan rahmat juga berlaku pada siapa? Bapa-bapa dan ibu-ibu. Maksud kita kena berahmat pada ayah-ayah kita dan kepada ibu-ibu kita. Wa asaruha, kesannya apa? Qaulul karim. Jadi perkataan kita ni mulia. Kita cakap benda-benda baik aja. Wa sana'ul jamil, perbuatan kita semua perbuatan yang baik. Cantik semua, perbuatan yang baik. Melakukan perkara-perkara yang baik. Wa ta'atu fi ghairi maksiyah, taat kepada perkara yang bukan maksiat. Bila kita rahmat kepada ibu ayah kita, kita taat dalam perkara yang bukan maksiat, bertaat maksudnya. Wa khidmatus sadiqah, dan berkhidmat dengan yang baik. Khidmat kepada ibu bapa ni penting, wajib. Berdasarkan surah Al-Isra ayat 24, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doalah. Rahmatilah keduanya ya Allah sebagaimana rabbayani shaghira, mereka mendidik aku sejak kecil. Baik, seterusnya wa takun bil ahli dinika. Dia juga rahmat kepada ahli dinika. Mana-mana orang Islam kita kena rahmat. Tarsyiduhum ilal khair, beri tunjuk pada mereka pada perkara kebaikan. Maksudnya bila mereka ni berada dalam kesesatan, kita kena dakwah mereka, beri hidayah, beri petunjuk kepada mereka untuk perkara-perkara yang baik. Ta'allimuhum ma ta'allamta. Mengajar mereka apa yang kamu telah belajar. Maknanya kita ajar mereka apa yang kita ada. Kita dah tahu tentang pendidikan Islam, kita dah tahu tentang tauhid, kita dah tahu tentang hadis Nabi. Jadi kita ajar mereka. Ta'khudhu bihim al-lamam ila sabil al-aham. Maksudnya ambil mereka daripada perkara-perkara yang lara kepada jalan yang perkara yang penting. Maksudnya kalau kita nampak orang lain itu berada dalam keadaan yang tidak baik, buat perkara yang tak faedah, maka tunjukkan jalan yang perkara faedah. Ta'malu li'azzihim wa dafa'u mazallati anhum. Beramal dengan izzah mereka. Maknanya melakukan perkara-perkara yang kehebatan, apa yang hebat mereka ni. Dan dafa', maknanya tahan mereka ini daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Itu dia. Ini ahli dinika. Ini lupa je siapa-siapa orang Islam,
amal ma'ruf nahi munkar. Itu kesimpulannya. Wa takunu bin nas jami'ah, dan juga rahmat untuk semua manusia. Ini tak kira Islam ke tak Islam ke, rahmat untuk semua manusia. Wa tuhibbu lahum ma tuhibbu li nafsik, iaitu kamu kasihkan mereka seperti kamu kasih diri kamu sendiri. Wa tukrihu lahum ma tukrihu laha, kamu tak suka pada mereka sesuatu kamu tak suka pada dirinya. Kalau kamu tak suka pada perkara yang tak baik, kamu juga tak suka orang lain buat perkara yang tak baik. Macam itulah. Selanjutnya, wa takun bil haiwan, maknanya berlaku juga pada haiwan. Taqaddum lahu fataqaddam lahu aklahu wa syarbuh. Ini kita memberikan makan, beri minum. Tadawi jarhahu, beri ubat jika dia cedera. Wala takallafahu asira, jangan bebankan dia benda yang susah. Contohnya, kalau contohnya ada binatang tunggangan lah, biasa di Arab ada binatang tunggangan, seperti keledai ke, kuda ke, apa ke, jadi jangan letak terlalu berat di belakangnya, atau lembu ke sebagainya lah. Ataupun jangan menyeksa dia. Wala tahmiluhu saqila, jangan perkara yang berat. Ini perkara berat. Jangan kita letakkan perkara benda-benda yang berat di atasnya. Contohnya lah, ini rahmat pada haiwan. Baik, kemudian ahdaf tarbiyah. Daripada hadis yang ringkas tadi tu dan penerangan yang ringkas ni, kita lihat apakah matlamat dalam pendidikan. Yang pertama, macam mana kita nak jadikan ma'rifah kita ni. Yang pertama, ayya'rif al-muslim ahamiyat al-rahmah. Jadi orang Islam dia kena tahu kepentingan rahmah ni. Wa atharuha idza sarat bainal afrad, dan kesannya, pengaruhnya apabila dia telah memimpin di antara manusia. Jika dia jadi pemimpin, ini paling penting. Dia kena rahmat pada orang-orang di bawahnya. Kalau dia guru, dia kena rahmat pada murid-muridnya. Kalau dia seorang ayah, dia rahmat pada ahli keluarganya. Kedua, ayadrika annahu yajibu an yarhama abna'ahu as-sighar wa ya'tifu alaihim. Dan seorang tu mesti mengetahui dia wajib merahmati anak-anaknya yang kecil dan bersikap lemah lembut terhadap mereka. Yang ketiga, ayadrika yanbaghi an yaqbal abna'ahu as-sighar ya'tifu wa yarhamuhu. Yang ketiga ni mesti seorang insan itu dia menerima anaknya ataupun mencium anaknya, anak kecil tu, dan mengasihi, lemah lembut dan merahmati mereka. Sifat anak-anak ni dia kena rahmat. Budak ni dan psikologinya jangan dimarah, jangan ditengking. Ini kaedahnya lah. Yang keempat, ayya'rifa annahu yanbaghi an yastakhdima rahmatu fi ta'amilihi ma'al muslimin. Seorang Islam itu dia mesti mengetahui, mesti dia menggunakan rahmah itu dalam muamalah bersama orang-orang Islam. Dan yang terakhir, ayat ta'arafa ala anna al-Islam din rahmah. Dan seorang itu kena iktiraf bahawa Islam itu adalah agama rahmah. Agama yang rahmat pada penganutnya, pada orang lain. Kemudian ahdaf al-wujdaniyah. Ini apa yang kita dapat daripada hati kita ni, apa yang boleh kita bentuk. Ayat ta'amala birahmati ma'al muslimin, bermuamalah dengan rahmah di kalangan orang Islam. Jadi dalam hati kita ni kena ada rahmah lah dengan orang Islam. Ada belas kasihan, ada kasih sayang di antara orang-orang Islam. Kalau boleh dibantu. Tak dapat bantu dengan duit, dengan harta, bantu dengan doa. Tak dapat bantu dengan doa, kalau mampu untuk dengan tenaga, kita bantu dengan tenaga. Yang kedua, ayyaraya Allah fi ta'amilihi ma'abnaihi as-sighar. Allah, iaitu kita menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala dalam muamalah dengan anak kecil. Anak-anak yang kecil. Maksudnya kita muamalah anak kecil ni kita jaga. Jaga kita dengan Allah Ta'ala. Yajidul ta'amul bi rahmatin wal muslimah. Ini memperbaiki, menjadikan baik muamalah kita dengan rahmah bersama orang Islam yang lain. Maksud kita mungkin dah baik, tapi kita baikkan lagi muamalah kita dengan orang Islam yang lain dengan sifat rahmah. Ahdaf mahariyah. Apa yang kita boleh buat? Apa kita boleh mahirkan? Kata ayyuhib akhi al-muslim. Ini kita kasihkan saudara kita yang Islam. Pada rahmah kita kasihlah. Jangan kita benci pada saudara kita yang Islam. Ayyashara bi ahamiyat rahmati wa atharuha idza sada baina afrad. Minta tadilah, maksud kita kena merasakan kepentingan rahmat ini dan kesannya bila kita memimpin antara individu ataupun kita menjadi pemimpin kalangan orang lain.
Dan yang ketiga, ayyash'ara ayyuhibba yani abna'ahu wa yaqbiluhum ya. Dan ini kita merasakan kita sukakan anak-anak ni, anak-anak kecil, dan kita mengasihinya atau menciumnya. Ya. Ini sifat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qayyimut tarbawiyah, ini nilai pendidikan yang positif yang boleh kita ambil dari hadis ni, yang rahmatu wal mawaddatu bainal muslimin. Kan ada sifat rahmah dan mawaddah. Rahmah ni kasih sayang, mawaddah ni belas kasihan ya, di antara orang-orang Islam. Yang kedua, al-iqtida'u bi rasuli sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyati atfal, mengikut Rasulullah, ikut contoh Rasulullah dalam pendidikan anak-anak. As-Islamu dinur rahmah, Islam agama rahmah. Dan yang keempat, al-atfu 'alal sighar, yang kena rasa belas kasihan ya, kasihan pada anak-anak kecil. Wallahu alam. Okey, selesai setakat ni. Ada soalan? Tajuk rahmah je. Tak ada ya? Tak ada Ustaz. Baik, kita teruskan pada birrul walidain. Nampak slide birrul walidain tak? Ada kan? Nampak Ustaz. Okey. Hadis yang keempat iaitu birrul walidain. Buat baik pada kedua ibu bapa. Hadis-hadis yang dipilih dalam subjek ni adalah berkaitan dengan perkara-perkara peribadilah. Perkara mendidik tarbiyah diri kita supaya jadi baik. Yang ini siapa ada mak ayah, hikmatlah pada mak ayah. Kalau ada adik-beradik, contohnya nanti akan datang mungkin dah kerja, tak ada siapa yang nak khidmat dengan mak ayah yang ada, orang tua tu yang tua, maka kita ambil tanggungjawab tu. Susah tak apa, tapi keberkatannya masya-Allah. Baik. Ada dua hadis yang saya kemukakan dalam topik ini, hadis tentang birrul walidain. Hadis yang pertama, an Bahz bin Hakim qala haddatsani abi an jaddi qala qultu ya Rasulullah man abarru qala ummaka qala qultu summa man qala ummaka qala qultu summa man qala ummaka qala qultu summa man qala summa abaka summa al-aqraba fa aqraba. Rawahu al-Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi. Ada juga dalam riwayat yang lain ya, tapi saya ambil riwayat inilah. Daripada Bahz bin Hakim telah berkata, telah ceritakan padaku bapaku daripada datukku. Ya, dia telah berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah. Ya, datuk ini katalah, wahai Rasulullah, man abarru. Dan siapa yang aku akan buat kebaikan? Man abarru, aku akan buat kebaikan. Ya Rasulullah, ummaka, ibumu. Kemudian dia berkata lagi, ya, qultu summa man, kemudian lepas tu siapa? Sabda Rasulullah, qala ummaka, ibumu. Dua kali dah. Qala qultu, kemudian dia kata lagi, ya, aku tak berkata, kemudian siapa lagi? Summa man. Lepas tu siapa? Sabda Rasulullah, ummaka, ibumu. Kemudian Rasulullah, sahabat itu bertanya lagi, qultu summa man, kemudian siapa selepas itu? Qala Rasulullah, summa abaka, summa al-aqraba fa aqraba. Kemudian bapamu, kemudian yang kaum kerabatmu, maka kaum kerabat yang dekat-dekat lagi lah. Ya, kerabat. Okay. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dan Imam Tirmizi. Dalam hadis ni disebut 3 kali siapa yang perlu dia buat kebaikan ya. Keutamaan itu ialah kepada ibu. Ya. Pertama, kedua dan ketiga ya. Yang keempat barulah kepada bapa. Mana apa hikmahnya? Ya, sebab ibu yang melahirkan, ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan, perkara-perkara itu sebenarnya berat ya, perkara yang berat yang ditanggung oleh ibu. Ya. Ibu yang banyak mengasuh, kebanyakan ayah biasanya dia akan pergi cari nafkah ya, cari untuk keperluan hidup dan sebagainya. Jadi ibu yang paling hampir kepada anak ya. Jadi ini kelebihan ibu ya. Baik, seterusnya hadis yang kedua. Sa'ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyul amal habbu ila Allah ta'ala
Qala as-salatu liwaqtiha. Faqultu thumma ayyu? Qala thumma birwalidain. Thumma qultu thumma ayyu? Qala al-jihad fi sabilillah azza wa jalla. Lawis tazattuhu lazadani. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yani Abdullah bin Mas'ud telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apakah amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah Taala? Ayu amal, amalan-amalan. Banyak amalan ni apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi jawab Rasulullah, as-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Nah, ini paling penting. Adanya di hari akhirat nanti ada dua hak yang Allah akan tanya. Hak sama manusia ialah darah. Hak dengan Allah Ta'ala ialah ni, solat ni. Antaranya. Jadi as-salat li waqtiha, solat pada waktunya. Ini paling afdal, paling utama. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Ya. Jawab Rasulullah, kemudian berbuat baik kepada ibu bapa. Ya. Ni mana standard dia jatuh nombor 2. Lepas hubungan dengan Allah, iaitu hendaklah dengan ibu bapa. Ya, ini jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, summa ayu, kemudian apa? Jawab Rasulullah, al-jihad fi sabilillah azza wa jalla. Ya, jihad pada jalan Allah Taala. Jihad ni yang ketiga. Ya, kalau ada kita dalam sejarah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang nak pergi berjihad. Lalu ditanya kepada sahabat itu, bagaimana keadaan ibumu? Ya, ibumu tu bagaimana? Ya, adakah dia sedih, adakah dia gembira? Ya, dia sedih. Jadi Rasul suruh balik gembirakan ibunya dulu. Sampai tahap begitu. Ya, jadi jihad yang ketiga. Jadi sahabat ni kata, walau istazattuhu lazadani. Kalau aku minta Rasulullah tambah lagi, maknanya akan tanya, summa ayu, apa lagi? Saya Rasulullah akan tambah padaku. Ini kaedah dalam kaedah pendidikan, yang ini panggil hiwar soal jawab. Tambah lagi. Baik, syarah hadis. Birwalidain huwa as-simatu asasiyatu fil aqidah al-islamiyah wa fi dinillah as-sahih. Wa kalimatul bir tashmilu jami' anwa' khair was sa'adah. Berbaik pada ibu bapa ni ialah satu nama yang asas dalam akidah Islam. Ya, rupanya dalam akidah ni birwalidain merupakan salah satu asas dalam akidah Islam. Ya, akidah maknanya dalam pegangan kita yang Allah Subhanahu Taala. Dan dalam agama Allah yang sahih, ya, kalimah albir ini mengandungi semua jenis kebaikan dan kebahagiaan. Ya. Wala takadul adyan al-ukhra tadriku hadzal ma'ani wal wajibat nahul walidain. Ya. Tak ada dalam agama-agama yang lain ni yang diketahui tentang makna-makna ini dan kewajipan untuk walidain. Tak ada dalam agama lain. Ya. Agama Islam ni memfokuskan kepada antaranya berkaitan dengan akidah ialah birwalidain. Waqad dzukir al-walidain fil Quran. Kerana sesungguhnya disebut walidain ni dalam Quran Al-Karim fil ayat mutaaddidah, dalam ayat yang banyak. Ya. Waghlabuha, dan kebanyakannya makrunun bil ibadati lillah, dihubungkan dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surah An-Nisa ini ayat 36, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Perintah Allah Taala, sembahlah Allah. Ya, kamu semua sembahlah Allah. Jangan kamu mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Dan yang kedua dihubungkan dengan wa ni, maksudnya wa ni wa atah ni. Dan hendaklah kamu juga berbuat baik kepada ibu bapa. Wabil walidaini ihsana. Apa maksudnya? Hubungannya buat baik ini dengan ibadah pada Allah Taala. Siapa yang ibadah, banyak ibadahnya, tapi dia derhaka pada ibunya, tak akan diterima oleh Allah SWT. Dan dalam mana-mana azab atau pembalasan, ya, ada balasan yang ditangguhkan oleh Allah Ta'ala. Kelebihan umat Nabi Muhammad ni, walau dia buat maksiat, dia kadang-kadang ditangguhkan balasannya ke hari yang lain ataupun di hari akhirat. Tujuan untuk dia beribadah atau dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tetapi balasan yang Allah tak tangguhkan azabnya ialah berderhaka kepada ibu bapa. Jadi jangan derhaka kepada ibu bapa.
Baik, turqu birrul walidain. Apa cara untuk baik-baik pada ibu bapa? Banyaklah cara untuk buat baik pada ibu bapa ni. Antaranya ialah ad-du'a lahuma. Doalah untuk keduanya. Ya, kita kena doa untuk keduanya. Wa huwa min aujaba wa ahra ahmal allati yastati'u al-insan an yuqaddimuha lil walidayhi. Ya, ini perkara yang paling wajib ni, ya. Yang paling mudahlah, wajib, mesti dilakukan. Ini ajra yang dilakukan untuk amalan-amalan yang mampu manusia, iaitu untuk didahulukannya untuk ibu ayahnya. Mudahnya. Tak boleh doa dengan mulut, doa dengan hati. Ya, doa tak boleh dengan mulut, doa dengan hati. Okey. Fa yad'u lahumā birrahmati wal maghfirah. Maka doa untuk keduanya, doa apa? Rahmat dan keampunan. Allah maghfir lahuma. Inilah irhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doa. Rahmatilah keduanya, ampunlah keduanya. Wal hidayatu wassilah, hidayah dan kebaikan. Taisirul umur, doakan supaya dimudahkan urusan-urusan. Wa husnul khatimah, diberikan perakhiran kematian yang baik. Wa ridallah ta'ala alaihuma, dan rida Allah atas keduanya. Maknanya kita doa supaya Allah redalah kedua ibu bapa kita. Baik, yang kedua, cara buat baik, as-sadaqah anhuma. Baik, ini sedekah, beri sedekah pada ni. Qad yakunu zalika, kadang-kadang perkara itu fi insya waqaf khairi, bi isnihuma, dikirakan sebagai kita menyatakan sebagai wakaf kebaikan dengan nama keduanya. Maksudnya, contohnya dia dah meninggal dunia, jadi kita sedekahkan, wakafkan sesuatu atas nama ibu bapa kita. Wa dzalika qad yakun bi bina masjid. Contohnya itu, kadang-kadang kita boleh bina masjid. Bina masjid, maka wakafkan atas nama ibu ayah kita. Au hafrul abar, ataupun gali telaga. Ini antara salah satu wakaf yang berterusan sifatnya, sebab dari Rasulullah SAW, yang kita akan belajar pada akan datang lah, bab apa kebaikan ini. Antaranya ialah bila ada orang gali telaga untuk diminum airnya, untuk disiram makanan, untuk dibasuh pakaian, itu antara wakaf yang baik, ya. Sekarang dah tak ada dah, tapi ada juga di setengah negara. Kalau ada benda negara ni, kita sama-sama lah wakaf, ya. Au tiba'atul masahif, ni ataupun mushaf. Ini pun antara salah satu. Maksudnya kita beli mushaf. Kalau tak beli mushaf, kita tulis mushaf Al-Quran itu, kita sedekahkan pada orang lain untuk baca. Biasanya orang pergi Mekah, dia belilah Quran, letak kat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, untuk dibaca. Niatkan untuk sedekah untuk ibu ayah kita. Wa ma ila zalik, dan apa-apa yang berkaitan lah. Wa ma nasyarul khair wal ilmi. Antaranya dari mengembangkan kebaikan dan ilmu. Contohnya ada nafkah, ada infak untuk orang-orang belajar, contohnya. Bagilah. Bidzalika yanalul walidain lil ujur mustamirrah hatta ba'da wafatihima. Dan dengan demikian akan sampailah pahala yang berterusan pada ibu bapa ni sehingga selepas wafat keduanya, lepas meninggal keduanya. Maknanya pahalanya berterusan. Wa dzalika min azim anwa' bihima. Ini antara jenis-jenis yang besar, buat kebaikan yang besar untuk keduanya. Jadi ada sedekah lah. Tak dapat banyak pun, dapat kita ada seposen lah. RM1 sedikit lah. Tapi niat untuk ibu ayah kita. Bila kita sedekah untuk ibu ayah kita, jadi kita pun dapat sekali. Begitulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya al-mubalighatu fi tawqir wal ihtiram. Ini kita mesti bersangatan untuk kita waqar, tab dan ihtiram. Ihtiram ibu bapa kita ni. Ya, min zalika antaranya taqbil ra'sul wa yad tahabbuba, yang ni cium kepala dan cium tangan. Tangan tu biasa, kadang cium kepala ni jarang. Biasa orang Arab ni biasa, dia cium kepala mak ayah dia, cium dahi mak ayah dia. Dan cium tangan, tawadu'an lahuma, dan rendahkan diri keduanya. Tawaduk itu, hormat dia. Ini antara buat baik, cara buat baik pada ibu bapa. Seterusnya, madahuhuma wa zakara fadlihuma. Kita puji dan sebut kelebihan-kelebihannya. Fa innal walidain qaddama li ibnihima fi hayati katsir min afdal. Sesungguhnya dua ibu bapa ni
dia telah melaksanakan untuk anak, untuk anak dulu ini, kehidupannya banyak perkara-perkara yang baik. Maka kita ceritalah perkara baik, kita puji kita bilmal, dengan harta, dengan nasihat, dengan petunjuk, dengan taujih, petunjuk, tahfiz, wa ghairi zalik, dan segala-galanya lah. Fa inna madhal mar'a walidayhi, jika seorang memuji ayahnya atau ibunya, wa dzakruhuma bidzalika min kibrihuma, dan dia akan disebut keduanya itu dalam ketika mana dia ketika dia kibar, dia besar ataupun dia tua, begitulah. Ini puji ibu bapa. Baik, seterusnya husnul istima' ilaihima, ini dengar dengan cara baik keduanya, ya. I'tahuma ihtimam idza takallama, kita berikan perhatian yang penuh apabila mereka bercakap. Bila ibu ayah bercakap, kita kena pandang muka dia, kita kena dengar dengan sungguh-sungguh, ya. Wa isy'arihima bitafa'il bima yunasibu kalamhuma, dan merasakan dengan kita melakukan perkara itu yang bersesuai dengan perkataannya. Maknanya kita laksanakanlah, maksudnya bila kita dengar perkataan itu, kita kena sungguh-sungguh, ya. Isy'ar menyatakan, apa dipanggil, menunjukkan kita ni betul kita mendengar. Contohnya apa? Min tahrik li ra'si, yang kita gerak kepala kita, ya kita angguk, gitulah. Au muwaqifatul lil kalam, ataupun kita setuju dengan perkataan dia tu, ya. Wa izhar al ibtisam mata iltazama bizalik, dan kita senyum, ya, bila mana kita mesti senyum, kita senyum. Itulah maksudnya bila kita, ibu ayah kita cerita satu yang gembira, maka kita kenalah senyum, janganlah kita maksam dan sebagainya. Itu tanda kita mendengar dengan baik apa yang dikatakan oleh kedua ibu bapa kita. Seterusnya al-ittisal bihima, menghubungi keduanya, maksudnya kita hubungi ibu ayah kita. In kana ziyarat qalilah aw su'bah, ini bila yang dah jauh dengan ibu ayah ni, sedikit, jarang-jarang ziarah ataupun susah nak ziarah contohnya, fa in ittisal yuzharu syai'an min waddi wal ihtimam, jadi sesungguhnya menghubungi mereka keduanya itu menjelaskan sesuatu daripada bentuk apa? Waddi, kasih kita, dan ihtimam, prihatin kita, maknanya ambil berat kita terhadap ibu bapa kita. In kana hudur sa'ban, jika kita susah nak hadir ataupun nak menziarahi kedua ibu bapa kita. Kemudian ijabatun nidaihima duna tarakh, mana menjawab panggilan kedua ibu bapa tanpa kita merasakan susah, ataupun kita dan sebagainya lah. Aqra'a ba'd ulama, sesungguhnya sebahagian ulama berpandangan bahawa yakhrijul insan min salati, mana seorang manusia itu dia kena keluar daripada solatnya bila dipanggil oleh ibu atau ayah, bila tengah solat kena keluar dari solatnya, batalkan solatnya. Idza kana yusalli nafilah, jika sembahyang sunat, ya. Liyajibun nida walidi, untuk menjawab seruan atau panggilan ayah atau ibunya, ya. Wa ba'dhum ra'u, dan sebahagian ulama juga berpandangan ayaqta faridah, sehingga boleh putuskan solat fardu tu, batalkan solat fardu. In kana ma'hu muttasi'un, jika dia ada luas lagi masanya untuk dia qada, untuk menunaikannya, ya. Bila contohnya waktu yang panjang, waktu zuhur, ya, dia solat awal waktu contohnya, ini setengah pandangan ulama lah, kata ada ibu panggil, ya, perkara tu penting sangat, kemudian kita ada masa waktu lapang lagi, banyak lagi, ya. Zuhur asar tu ada dalam 2 jam setengah contohnya, jadi kita pun memutuskan solat kita, ya, kita ikut apa, atau kita sahut seruan ataupun panggilan ibu atau ayah kita. Okey. Kemudian samaratu birrul walidain, lihat kesan-kesan berbaik-baik pada ibu bapa. Banyaklah kesan dia, ya. Di antara kesannya ialah ya'idul bil walidain min ajli wa afdal a'mal as-salihah, maknanya dikira buat baik ini daripada bentuk yang paling baik, amalan yang paling baik, yang paling dituntut, yang paling salih, paling salih. Qad ja'ala al-Islam li hadzal amal fadlan kabira, Islam menjadikan amalan ini, berbuat baik pada ibu bapa ni, satu kelebihan yang besar.
samaratin adidatin fi addi di dunia wal akhirah, ya, dan kesan-kesan yang banyak di dunia dan di akhirat. Wa ya'dul birrul walidain min afdal amal ila Allah wa ahabbaha. Birrul walidain ini antara amalan yang dikira sebagai yang paling baik di sisi Allah dan Allah paling kasih. Yazidullah ta'ala fi rizqil bar bil walidain. Allah tambah pada rezeki orang yang buat baik pada dua bapa ni. Allah tambah rezeki pada anak-anak. Yamuddu fi umrihi, dipanjangkan umurnya. Orang yang buat baik pada dua bapa ni umurnya panjang. Wastajaba du'a al-walid li ibnihi al-bar, ya. Mustajab doa ayah kepada ibunya, ya, ambil asal kepada anaknya yang buat baik ini, ya, mustajab. Jadi kalau ayah doa kita yang baik-baik, masya-Allah. Sebab itu bila balik ada kat rumah sekarang ni, mohon doa ibu ayah. Yang ada ibu ayah, mohon doa ibu ayah. Yang tak ada ibu ayah, mohon doa orang-orang lain lah yang baik-baik. Birrul walidain min sa'fi sabilillah. Birrul walidain antara salah satu usaha jalan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah. Ya, jihad juga fi sabilillah. Baik, kemudian kita lihat ahdaf ma'rifah. Apa matlamat yang kita boleh ambil daripada tajuk ini atau hadis ni, birrul walidain. Yang pertama, ayya'rifal muslimu fadl walidain wa manzilatihuma, iaitu orang Islam mengetahui kelebihan buat baik pada ibu bapa dan kedudukan keduanya. Apa kedudukan ibu bapa ni dalam kehidupan kita? Kemudian yang kedua, ayadrika asrul birru bihima fi nail thawab wal ajri indallah. Seorang manusia atau orang Islam itu dia mengetahui kesan berbaik pada kedua ibu bapa dalam mencapai pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tiga, ya'rifa ba'du turuqul anfaq fil khair, dan mengetahui sebahagian cara-cara untuk menginfakkan dalam kebaikan. Macam tadilah, maksudnya kita sedekah atas nama ibu ayah, infak atas nama ibu ayah, ataupun nafkah ataupun wakaf atas nama ibu ayah. Baik, seterusnya qaimah tarbawiyah, ini nilai-nilai pendidikan yang baik yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama, al-hathu ala birrul walidain wa ta'atihima fi ghairi maksiyah. Galakan untuk berbuat baik pada ibu bapa dan taat pada keduanya dalam perkara tidak maksiat, ya. Dan yang kedua, at-ta'kidu ala fadl walidain wa ahammiyatu al-huriyah. Peneguhan, kena melakukan kebaikan pada ibu bapa dan kepentingan huriyah, kan, kebebasan, dalam melakukan perkara itu mestilah berdasarkan ibadah ataupun berdasarkan pada ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sekadar itu.